Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Jeep ke? Ya? Ini Jeep ke? Jeep? Bukan anggota Jeep ke? Ya. Siapa ni? Siapa ni? Sarjan ke? SI Azman. Oh, Azman. Okey, Tuan Azman. Okey, saya bawa balik. Okey, saya sekarang dah boleh bercakap dah, Tuan. Boleh bercakap. Ni siapa ni? Ni Tuan Haji Saad bin Haji Sulaiman, MyCard 740928785059. Okey. Ada apa, Cik San? Hari itu Tuan ada SMS saya, nak bercakap dengan saya. Pada hari itu saya sibuk. Lepas tu saya pergi Kelantan. Lepas tu saya balik gaya dengan anak-anak. Jadi hari ni saya pergi. Cik San, ada mesej saya tu. Okey. Okey, apa cerita, Cik San? Okey, macam ni lah. Kenal tak Reseman bin Ajiman? Ya? ASP Reseman bin Ajiman. Okey, ASP Rasiman, okey. Kenal tak? Kenal. Okey, kenal tak ASP Zarini? Zarini, perempuan, kenal. Kenal, okey. ASP Zarini telah menyiasat report nombor 193319. Okey. Report dibuat pada April 2019. Okey. Rakaman percakapan diambil pada Ogos 2019. Selepas 4 bulan report. Okey. Dan sekarang saya dapat surat daripada IPD. Okey. Tiada keterangan yang kukuh untuk membuktikan kes terhadap tertuduh. Okey. Jadi saya bertanya peguam saya bagi tahu setiap SMS hanya disimpan selama 6 bulan. Okey. Jadi ASP Nur Zarini dengan sengaja melengah-lengahkan kes. Okey. Jadi saya nak tanya Tuan, adakah saya boleh saman ASP Nur Zarini binti Arifin kerana melengah-lengahkan siasatan? Untuk saman dia, itu daripada segi sudut undangan tu saya pun tak pasti. Sebab saya dah tanya peguam. Peguam kata ASP Zarini binti Arifin sengaja melengah-lengah siasatan. Bayangkanlah report bulan 4. Bulan 8 buat ambil rakaman percakapan 4 bulan. Okey, kita bersangka baiklah. Kita bersangka baik Tuan. Mungkin Nur Zarini binti Arifin ASP ni mungkin dia satu hari ada 2.6 bilion report. Okey. So what? Tuan sebagai Jeep, adakah tindakan ASP Nur Zarini binti Arifin betul ke salah? Yalah, daripada itu mungkin tak betul lah kan. Sebab kalau dia cuma lewat saja untuk mengambil tindakan terhadap report. Sebab ni SMS ugutan. Kes di bawah Seksyen 507 KK. SMS ugutan. Jadi pihak Telco memberitahu semua SMS hanya disimpan dalam masa 6 bulan saja. Okey, kalau macam tu, Cik Mat berhubungan dengan ASP hari ni balik semula. Oh, dia tak angkat telefon. Dia tak angkat telefon. Cuba Tuan telefon dia 019-773-1273. Nombor telefon. Dia tak angkat telefon. Oh, dia tak angkat Okey, Cik macam ni. Saya minta Cik Mat dan hari Senin datang ke pihak wajib. Oh, saya tak sempat. Hari Senin ni saya nak saman ramai ni. ASP Reseman bin Ajiman, Korporal 13275, Korporal 139024, Korporal 16008. Saya dah hilang sabar, Tuan. Saya dah hilang sabar dan saya dah hantar surat pada Bukit Aman. Bukit Aman kata you can proceed the case. Jadi hari Isnin saya akan bawa report. Report tu saya akan bawa pada peguam. Tanya peguam. Ada satu peguam tu dia minta 10K lah. Saya dah hilang sabar. Tuan Azman kenal saya kan? Ya, saya pun tak. Ya, saya pernah bercakap dengan Cik Mat. Cuma saya tak pernah jumpa lah. Tuan Azman ingat tak sebelum Tuan Azman di IPD, Tuan Azman di mana? Di IPK. IPK. Saya pernah berjumpa dengan Tuan. Oh, ya. Sekali kita pernah jumpa kan? Tuan Azman adalah anggota Jeep yang paling ramah. Saya cakap betul Apabila saya buat aduan pada Tuan, Tuan kata, bagus Tuan Haji. Tuan Haji ikut SOP. Tuan puji saya. Tuan bagi tahu saya sekiranya Jeep tak ada ambil apa-apa tindakan, you can forward to Suhakam. Selepas tu you can forward kepada Memorandum Istana Negara. You are very right. Saya sayang Tuan sebab apa? Saya simpan nombor Tuan sampai sekarang. Jadi mana-mana anggota PDRM yang baik dengan saya akan masukkan dalam buku yang akan siap bulan 12 ni tahu. Jasa PDRM kepada Malaysia dan dunia. 300 muka surat saya dah hantar kepada Datuk Asmawati. Kenal? Pengarah Koordinasi Korporat. Ya. Bahagian korporat.
Datuk Semawati kata, Tuan Haji, you boleh tak siap buku ni secepat mungkin. Kata Datuk masa tu Datuk Semawati kat Soleh, dia call saya direct daripada nombor dia sendiri, private nombor Dia call dia kata, Tuan Haji, saya dah baca dah 100 lebih muka surat. Your writing is very good. Okey. Jadi kenapa anggota PDRM di Melaka selain daripada Tuan Azman lah, Ya. kenapa mereka layan saya dengan sampah? Sedangkan nama saya, orang kenal di Bukit Aman, orang kenal di KDN. Menteri KDN hantar surat kepada saya, terima kasih Tuan Haji kerana menulis surat yang menulis manusia yang amat bagus. Saya dah hantar KDN dah. Jadi benda ni copyright. Saya ni, saya nak cerita kenapa saya tulis buku ni Tuan. Saya nak cerita, Pak Lang saya polis. Okey. Dia kena tuduh rasuah oleh seorang Cha. Okey. 7 tahun kena tahan kerja. Baik. Naik turun mahkamah. Jual kuih depan rumah. Bela anak, bela bini. Sampai mahkamah sabit tak bersalah. Dan dia dapat kerja sampai dia pencen. Okey. Jadi pengalaman ahli keluarga saya yang dalam PDRM, macam-macam ujian, macam-macam. Jadi saya tulis buku ni untuk naikkan nama PDRM. Betul. Tuan tahu tak, saya interview Datuk Chua Gaili masa dia Ketua Polis Negeri. Apa dia cakap? Okey. You are the first person from outside that I met writing book about PDRM. Dia cakap macam tu tau. Dan saya selepas Datuk Chua naik ke Bukit Aman, kami masih berhubung. Sekarang pencen pun kami masih berhubung. Jadi saya ni menulis perlu fakta, faham tak Tuan? Betul. Jadi bila ada pegawai penyiasat sengaja melengah-lengahkan kes, report bulan 4, bulan 8 baru ambil statement. Ini Jadi SOP. Ada yang tak betul lah di situ. Itu SAP ni, ini ASP ni dia ikut SOP bapak dia, bukan SOP PDRM. Saya marah Tuan saya marah mana-mana anggota PDRM yang menyalahi SOP, saya hantar aduan kepada Bukit Aman. Saya ikut prosedur tahu Tuan. Sebab saya tengok Tuan Azman semasa jeep di IPK, Tuan layan saya dengan baik. Lepas tu kita berhubung dalam SMS, dalam WhatsApp, Tuan layan saya dengan baik. Sebab tu nama Tuan, apabila buku tu akan siap bulan 12, saya akan minta nama penuh Tuan dengan nombor polis. Saya akan masukkan listing nama-nama anggota polis yang saya berurusan dengan baik. Tahu tak, Datuk Chua Gaili dibagi masa saya 3 jam interview tau. 3 jam. Ya. Tuan kenal kan Datuk Chua Gaili? Ya. Dia KP saya. Ya. Sebab tu saya tengok Tuan ni, Tuan Azman ni, seorang yang betul-betul anggota yang ikut law. Sebab tu hari tu saya minta maaf. Hari tu saya sibuk sikit, ada meeting online dan sebagainya. Saya minta maaf lah. Ya. Saya faham. Jadi saya ke Kelantan. Begini cerita dia. Masa bulan April tu, mak saudara meninggal. Jadi masa tu tak boleh rentah negeri. Jadi saya pergi ziarah kubur dia selain daripada urusan bisnes lah. Jadi saya bawa balik hari Rabu lepas, lepas tu hari Khamis, Jumaat raya dengan anak-anak, dan mungkin hari Isnin ni saya akan file lah kes kepada pegawai-pegawai penyiasat yang Tuan sendiri nampak. Bulan 4 buat report, bulan 8 baru ambil dalam mahkamah percakapan. Tak pernah berlaku. Biasanya saya buat report, pegawai penyiasat akan terus telefon saya. Encik Saad, ada masa tak datang ke IPD? Saya sibuk hari ni, esok boleh? Esok saya datang. Itu SOP. Pokoknya tidak satu lambat lah, saya nampak. Tak, Tuan. Dia ni ASP. Lebih besar daripada Tuan kan? Betul tak pangkat dia? Betul. Ya. Dia ni bukan corporal tau, bukan constable tau. ASP. ASP ni sepatutnya dia lebih faham. dia lebih faham tentang undang-undang. Ya, betul. Bila saya dapat surat ni, saya terperanjat. Tiada keterangan yang kukuh untuk membuktikan kes tak. Memang surat ni daripada TPP. Tetapi kalau IO sengaja melengah-lengahkan kes sehingga bukti SMS tu telah dipadamkan oleh syarikat telco, macam mana saya nak menang? Betul tak? Betul juga. Tuan, saya pernah jumpa kapal SIM Tuan. Tahu tak berapa saya bayar? 30 minit RM500 kena bayar. RM500. Bukan lama. Masa tu saya jumpa dia tahun 2012. Ya. Bayar RM500 tau, sebab dia antara peguam yang berani zaman Sultan. Sejarah dia
kapal Sing ni peguam yang paling berani sama Sultan. Mana ada peguam Ya, berani macam dia. betul. Jadi saya berkawan dengan orang-orang yang hebat macam kapal Sing. Tuan pun kenal kan kapal Sing kan? Iyalah, memang. Kes Sirul diambil kan? Sirul kan? Ya, kira betul betul. Dia tunjuk saya file kes Sirul tu 15 tingkat. Kes Sirul Azhar tu yang Al-Tantuya tu 15 tingkat dia punya kes. Dia tengok. Dia kata, "Boss, you look this case. It's very problem lah dah." Saya sanggup bayar RM500 untuk jumpa kapal Sing. Sebab apa? Dia antara peguam yang hebat kat Malaysia. Betul betul. Sebab tu tuan, sebagai anggota JIP, saya nasihatkan tuan, saya ni bukan orang pandai. Cuma saya berkawan dengan peguam, saya banyak membaca. Itu saja. Oh, ya. Jadi tuan, sebagai anggota JIP, kalau boleh, Melaka adalah antara PDM yang terbaik di Malaysia. Melaka. Saya puji. Saya puji. Cuma ada satu dua yang ada masalah. Tuan pun faham. Tuan kerja JIP, tuan pun mesti ada terima aduan kan? Ya. Jadi, cadangan saya, wujudkan talian WhatsApp 24 jam. Maksudnya, kata orang awam nampak anggota PTM dia ambil rasuah. Contohnya kan? Ya. Orang ambil video, tulis WhatsApp, direct pada tuan. Jadi senang tuan ambil tindakan 24 jam. Ya. Saya dah cadang benda ni dah 5 tahun kepada Bukit Aman. Kenapa tak buat? Benda ni tidak dilaksanakan. Betul tak Haji? Sebab apa? Saya sayang dengan polis ni tuan. Saya bawa kereta tuan, pergi Penang, penat kan. Saya masuk dekat satu balai polis. Saya pergi dekat balai polis kat kaunter kan. Saya cakap, "Tuan, saya ni mengantuk, saya penat. Boleh tak saya tidur dalam kereta dalam kawasan balai?" Dia kata, "Boleh tapi tutup enjin." Saya tutup enjin kereta, saya tidur dalam kereta sampai subuh. Nampak tak? Balai polis adalah tempat yang paling selamat. Ya, memang betul. Itulah tempat yang paling selamat untuk kita beristirahat ke. Sebab itulah cerita-cerita pengalaman saya. Ada satu hari tu anak saya demam panas. Saya langgar lampu merah tuan. Sekali peronda kejar saya. Dia kata, "Kenapa kamu langgar lampu merah?" Anak saya demam panas ni. Lepas tu dia escort saya sampai hospital. Jadi cerita-cerita pengalaman saya ni, kebaikan anggota PDM saya akan masukkan dalam buku. Ya. Tapi saya tak sampai hati nak masukkan nama Nur Zarini binti Arifin dalam buku. Saya tak sampai hati. Sebab tajuk buku ni jasa PDRM kepada Malaysia dan dunia. Jasa. Betul. Ya, itu yang satu kebanggaan tu. Ya, kebanggaan sampai tuan tak kenal ada satu orang ASP. Dia dulu adalah OCS Balai Polis Bahau. Sekarang ni jadi pensarah di Pulapol. Saya interview dia 3 jam. Dia kata, "Tuan Haji, masalah dalam PDRM ni yang busuk 1% saja." Dia beritahu saya kan. 1% yang busuk. 1% ni lah yang makan rasuah. 1% dia buat kerja tak betul. Tapi yang busuk 100% kena. Dia sedih. Jadi dia kata, "Baguslah Tuan Haji nak tulis buku pasal ni. Pasal masalah gaji, IO rendah. Pasal masalah allowance. Saya pernah pergi tengok rumah polis dekat Gemas. Ya Allah, tak rupa rumah. Polis ni adalah... Rumah lama. Ya, rumah lama. Saya cakap polis ni adalah pagar kepada negara. Ya. Mana layak duduk rumah kayu buruk macam tu? Betul. Saya cakap dengan Bukit Aman, saya akan minta kebenaran daripada Ketua Polis Melaka nak ambil gambar berik-berik polis yang buruk nak masuk dalam buku. Biar Menteri KDN sedau sikit. Menteri KDN biar dia sedau sikit macam mana anggota polis pangkat ASP, pangkat inspektor duduk berik-berik buruk. Kalau tuan pernah pergi Tampin tak? Pernah. Tuan tengok berik dia macam mana? Itu semua berik lampu tu. Yang sepatutnya orang pun tak duduk lah. Tuan, 2 tahun lepas saya pergi Korea. Saya jumpa seorang pegawai penyiasat kan. Di balai polis kata, "Okay, sir, can you show me your house?" Dia bawa saya pergi tengok rumah rasmi polis Korea. Tapi luar pagar lah, dalam tak boleh masuk. Dia punya rumah standard kondominium 5 bintang tau. Rumah dia. Hebat. Dia punya gaji 40,000 duit Malaysia. Gaji IO. Bayangkanlah. Saya ada pakcik saya seorang IO. Nama dia Busu lah. Dia IO di Kuantan lah. Masa dia baru kahwin kan. Yelah kerja IO faham lah. 2 pagi, 3 pagi on call kan. Bergaduh hari-hari dengan bini dia. Bergaduh. Sampai nak bercerai.
Lama-lama dapat anak seorang, anak dua orang, anak dua orang. Lama-lama bini dia faham kerja IO. Bagi sampai sekarang. Bagi sampai pencen, nampak tak? Maksudnya Yalah. IO ni kerja dia memang penat, saya faham. Betul. Tapi bila ASP Nur Zarini binti Arifin ni buat cara kerja yang orang kata nampak, Yalah. sedih lah. Yalah. Dia tidak mengambil tindakan yang sebetulnya lah. Saya Yalah, itu lah. Saya bagi saya itu sepulang pada Tuan Haji lah. Bagaimana tu Tuan Haji nak ikutkan macam ni kan. tak, masalahnya tuan. Masalah macam ni tuan. Kalau saya saman, macam mana dia punya efek kepada buku saya akan datang. Saya ni penulis Ya, buku betul. Jasa Pilihan Pada Negara. Lepas tu saya saman polis. Ya. Orang akan nampak Tuan Haji Saad ni tulis buku pasal polis, puji polis, tapi dia saman polis. Betul tak? Tapi pada ketika yang pada satu sudut yang lain, sama polis pula. Okey, saya tanya tuan secara peribadi dah. Katakanlah tuan bukan polis lah. Kalau benda ni berlaku pada tuan, apa tuan buat? Saya akan ambil tindakan segera. Sebab apa itu adalah tugas kita. Untuk kesihatan. Kalau tuan IO lah. Ya, kalau saya sebagai IO ataupun IO, apa juga perkara-perkara yang ada yang kita ada wujud yang memang PTU, kita kena ambil tindakan lah. Ya, SSMS tuan. Ada bukti dalam telefon saya. Dan ada dengan syarikat telco. Yalah. Macam ni, kalau Tuan Haji tak ada pernah jumpa ASP dari ni? Dia ambil rakaman percakapan bulan 8. Lepas tu tak pernah jumpa langsung. Telefon tak angkat, SMS tak jawab. Bermakna selepas itu, dia tak ada beritahu kebetulan kes. Dia tak ada bagi tahu, tak pernah jawab SMS, tak pernah jawab SMS, tak pernah jawab WhatsApp, tak pernah. Lepas tu tiba-tiba saya dapat surat ni bertarikh. Surat ni bertarikh bila ni? Surat ni tak ada tarikh pula ni. Yalah. Surat ni kenapa dia tulis JSPEM 3 PIN 1 2013? Peliknya. Memang macam ni ke surat polis? Surat ni dia tulis atas dia kan JSJ. Ya, okey je. Itu nombor IP dia dalam saya. Tapi dia tulis 2013. Oh. Adakah surat ni surat palsu? Oh, tak salah nak kata lah. Tapi kalau takat 2013, kes tu 2000. Kes ni 2019. Dia mesti dah bukti kalau dia rujukan dia. JJ/berapa/2012. 2019. Macam itulah. Tuan tahu tak ketua polis Balai Tanjung Minyak panggil saya apa? Saad. Dia panggil apa? Saad nama saya. Okey. Datuk Asmawati, pengarah komunikasi korporat panggil saya Tuan Haji. Datuk Chuah Gaili panggil saya Tuan Haji. Ketua Balai Polis dengan Datuk Chuah Gaili dan Datuk Asmawati, siapa lagi pangkat besar? Saya tanya tuan. Dia pergi besar. Habis tu kenapa ketua Balai Polis panggil saya Saad? Kurang ajar tak nampak dia? Nama saja. Dia panggil nama saja. Ya, tak sedap lah macam tu kan. Dia kenal saya. Dia tahu saya. Dia tahu background saya. Saya tulis 9 buku pun dia tahu. Dia panggil saya Saad. Bayangkanlah. Saya nampak penyapu sampah kan. Penyapu sampah masa tu kat Kelantan. Saya panggil dia abang. Sebab dia lebih tua dari saya. Ya. Nampak tak? Yalah. Kita ni hidup. Dia tidak respect lah dia tengok. Dia tak ada respect. Ketua Polis Balai Tanjung Minyak ni orang Terengganu. Nama dia Raja. Dia Raja Ami, betul. Bagi saya itu tindakan yang kurang ajar. Bila saya berbual dengan Datuk Asmawati kan, Datuk Asma kata, Tuan Haji, polis ni macam-macam PL, macam-macam perangai. Mereka kadang-kadang mereka kenal. Mereka kenal saya. Dia duduk Balai Tanjung Minyak berapa lama daripada SM Taha. Saya SMS je. SM, jom minum kedai mamak. Dia tu bawa kancil dia datang. Masa tu kedai mamak dekat Kerambai. Lepas tu dia pun ceritalah. Apa cerita Tuan Haji? Kata macam ni, cerita sikit lah SM macam ni kata, okey, ni kebetulan ni saya jemput anak kahwin. Kebetulan anak dia kahwin, saya ada ni jadual saya dekat KL. Jadi anak dia Taha kahwin. Kahwin, SM Taha kahwin, dia dah pencen kan. Jadi dah pencen. Jadi masa tu lah, masa sebelum Raja ni kan SM Taha. Ya. Jadi saya kata SM, kemungkinan saya tak hadir. Dia kata tak hadir pun tak apa Tuan Haji. Yang penting saya dah jemput kawan kan. Jadi selepas saya urusan KL tu, saya hantar hadiah telekong kepada anak dia yang baru kahwin dekat Balai Polis.
Lepas tu SM Taha apa SMS, Tuan Haji, terima kasih hadiah anak saya dah dapat. Nampak tak budi bicara ketua balai? Sebab tu bila saya buat comparison SM Taha dengan Raja ni, ya Allah, jauh beza. Jauh sangat beza. Jauh beza. SM Taha ni adalah ketua balai yang terbaik. Maksudnya saya berurusan dengan SMS saja. Yalah. Itulah Tuan kata, kita ni jangan memandang diri kita ASP, DCC dan sebagainya. Jangan ingat kita ni yang terbaik kan. Tapi situ kita tak bagus tak jadi juga. Allah, saya pergi Kelantan, saya pergi jumpa pegawai kepada Ketua Polis Negeri. Pegawai dia layan saya dengan baik. Dia kata, Tuan Haji, ini first time ke you datang IPK? Ya, first time. Walaupun saya ni belajar di Kelantan, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, selalu pergi Kelantan ziarah saudara mara, tapi first time saya pergi IPK minggu lepas. Dia layan saya dengan baik. Dia kata, Tuan Haji, kenapa Tuan Haji nak tulis buku pasal dadah? Dia punya pegawai masa tu KPN, Ketua Polis meeting. Jadi saya sebab apa saya tengok statistik Kelantan antara negeri yang banyak menangis dadah. Jadi saya nak interview Ketua Polis Negeri lah tentang statistik dan sebagainya. Jadi buku pasal dadah ni dah siap 180 muka surat. Jadi pegawai dia bagi tahu, dia kata masalah dadah ni paling sedih lah sebab apa? Majoriti anak Melayu, kan? Yalah. Jadi bila saya buat kajian, ada saudara mara terlibat, ada kawan saya sama-sama belajar overseas terlibat dadah sampai mati. Sayang betul, budak tu belajar overseas tapi dia terlibat dadah, dia kena kanser perut, meninggal, umur dia 29 meninggal. Jadi daripada pengalaman kawan-kawan ni, pengalaman saudara mara ni, jadi saya terfikir untuk tulis buku ni. Jadi dah siap 180 muka surat. Jadi saya pernah interview Sarjan Mansur daripada narkotik Alur Gajah. Sarjan Mansur tak silap. 3 jam. Interview dia 3 jam. Dia ceritalah, Tuan Haji, saya tak pernah nampak penulis macam Tuan Haji ni pakai seluar jeans dengan baju pagoda je. Biasanya penulis ni pakai baju kot, kemeja sutra. Saya cakap dengan Sarjan Mansur, Sarjan, don't judge a book by its cover. Kalau nampaknya pakai kot tu belum tentu lagi orang baik. Saya perompak tu. Betul tak Tuan saya cakap? Jadi dia respect saya tau. Jadi dia dah pencen dah. Jadi saya akan cari dia sebab nama dia saya nak masuk dalam buku. Semua nama-nama orang saya interview Tuan, saya akan masukkan dalam buku. Semua nama. Jadi Sarjan Mansur dia kata sedih lah Tuan Haji. Sedih sebab apa? Bila kita pergi operasi, 10 orang kena tangkap isap dadah, 9 Melayu. Sedih. 9 Melayu Tuan. Dia cakap. Dia cerita kan. Dia kata, Tuan Haji, lepas tu saya tanya dia tip. Sarjan, apakah tip supaya dadah ni, masalah dadah ni kurang? Dia kata, kita kembali kepada era zaman baru merdeka. Waktu maghrib, anak-anak tak boleh keluar rumah. Sampai subuh. Idea dia bagus tau. Saya akan tulis dalam buku ni Tuan. Betul, serius saya cakap. Jadi, Sarjan Mansur ni 3 jam saya berbual dengan dia. Dia bagi narkotik kan. Jadi 3 jam dia banyak bagi saya tip-tip. Tip-tip tau. Tip idea. Jadi saya akan tulis sebab apa? Root Nabi SAW telah bersabda, kullu mauludun yuladu alal fitrah fa abahu yuhawwida yumajjisani. Hadis sahih ni. Nabi kata, setiap anak tu lahir dengan suci. Tuan pun selalu dengar kan hadis ni kan? Maka bapaknya lah, mak bapak lah menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Betul tak Tuan? Jadi saya nampak masalah dadah berpunca dari mak bapak. Anak minta 100 bagi, dia tak tahu anak tu beli ais ke beli apa. Betul tak? Ya, ya Allah, saya pergi Jabatan Narkotik, Jempol saya pergi, Kelantan saya pergi, Kelantan paling best. Kelantan saya jumpa dengan Inspektor Suzaini, dia Ketua Polis Daerah Tanah Merah Kelantan. Masa tu saya SMS, Inspektor saya nak jumpa 5 minit boleh? Boleh, datang kantin. Jadi kami berbual ke kantin. Masa tu tidak cepat ada meeting kat IPK tu. Jadi kami dapat berbual setengah jam. Jadi Inspektor Suzaini cakap, dia kata, Tuan Haji, you buku manuskrip you ni pasal dadah ni bagus ni. Dia ada baca sikit kan, saya tunjukkan dia kan. Bagus ni pasal dadah. Sebab apa? Mak bapak suka salahkan polis. Dia ingat polis ni duduk dalam rumah mak dia 24 jam. Betul. Jadi Inspektor Suzaini, apa yang beritahu semua saya tulis. Saya tulis. Dia kata sedih lah. Dia kata kalau operasi tu 9/10 anak Melayu. Sedih. Anak Melayu. Sedih. Saya bukan resis Tuan Saya bukan resis. Saya cakap betul Yang jual cha, betul tak? Betul. Yang hisap mim, betul tak? Betul. Itu yang jadi masalah. Jadi bila saya jumpa Sarjan Mansur,
Dia bagi tahu kalau kita kembali zaman baru merdeka, Ya. lepas maghrib anak-anak jangan keluar rumah sampai subuh. InsyaAllah masalah ni akan selesai. InsyaAllah betul. Betul. Dia akan boleh membantu lah untuk daripada segi pencegahan apa-apa kan. Tuan tengoklah tuan. Anak baru umur 10 tahun, mak bapak bagi kunci motor. 10 tahun, 11 tahun. Nampak tak mak bapak zaman sekarang ni? Saya cakap betul anak saya. Saya cakap anak saya, selagi kau tak dapat lesen, selagi itulah ayah takkan bagi motor. Anak saya, umur 15 tahun tak tahu naik motor. Tu saya cakap. Saya cakap dengan anak-anak saya tak nak kau ikut kawan-kawan kau umur 10 tahun, 11 tahun dah pandai naik motor pergi runcit. Tak. Ayah tak nak. Ayah ikut undang-undang. Siapa tak kenal Tuan Haji Saan? Saya baca buku undang-undang hari-hari saya baca. Mana kita tahu lah peraturan. Kita tahu tuan. Jadi bagusnya tuan, bila saya tulis manuskrip pasal LADA, bila saya tulis manuskrip pasal PDM, saya banyak membaca. Saya banyak membaca, saya pergi pustakaan tu, saya selongkar semua akhbar-akhbar tahun 70-an, 80-an kan. Kurang masalah dadah. Tahun 70-an, 80-an, kurang masalah dadah. Masuk era-era 90-an dia. Era 90-an sampai sekarang ni banyak sebab apa? Mak bapak mewah tuan. Mak bapak duit terlampau banyak. Anak minta 100 bagi, anak minta 1000 bagi. Macam kes Aminur Rashid kan. Saya ikut kes Aminur Rashid kan yang kena tembak tu. Saya ikut. Budak umur 13 tahun. Bawa kereta gila babi, tak ada lesen, tak ada apa. Polis suruh berhenti, tak berhenti kan. Jadi mana nak tahu polis tu nak tahu orang yang bawa kereta tu berjenayah ke, laki ke, perempuan. Betul tak tuan? Jadi bila mahkamah sabitkan tak bersalah, saya setuju. Saya setuju sebab polis ni jaga keselamatan. Betul tuan? Jadi bila masa tu viral kan dalam Facebook kan, kata PDRM ni tembak budak 13 tahun lah apa. Mana polis tahu ya, dia bawa kereta macam orang mabuk. Langgar sana, langgar sini. Cuba bayangkanlah kalau saya jadi polis pun saya pening kepala juga tuan. Kalau kita bawa kereta kebal, kita boleh langgar tuan. Betul tak? Okey, lagi. Beginilah tuan, begini tuan, saya minta tolong satu je. Okey Saya dah bincang dengan peguam 3 orang. Mungkin hari Isnin saya akan buat report dan saya akan saman lah. Tapi saya masih tolak ansur lagi. Boleh tak tuan nasihatkan semua anggota PDRM, IPD Melaka Tengah, terutama sekali IO, kalau Tuan Haji Saan nak telefon, tolong angkat telefon. Yalah, nanti saya cuba cakapkan dengan IO ni lah yang mana lebih lagi bagi jenayah lah. Saya bagi yang tak jawab SMS, tak jawab WhatsApp ASP Surati, ASP Zarini, Inspektor Firdaus, Inspektor Lim, SIO. Siapa lagi? Ada 2-3 orang lagi ni yang kes-kes jenayah ni yang tak balas SMS dan tak jawab WhatsApp saja ni. Yang keduanya buat pengacantuan komputer, laptop dan telefon bimbit saya telah dirampas oleh Resiman bin Ajiman daripada ASP Resiman bin Ajiman. ASP. Kenal kan? Okey. Saya ni masih bertolak ansur lagi dengan ASP tu. Sekiranya barang-barang saya dipulangkan sebelum sekarang pukul apa? Saya bagi masa sebelum waktu maghrib Dah mesej kat dia. Oh, dia tak jawab. Telefon dia tak angkat, SMS tak angkat. Saya minta Tak lagi mesej je kat dia. Dia tak jawab. Dia blok nombor saya, mesej tak sampai. Mesej tak sampai. Jadi bagi tahu Resiman bin Ajiman ni, saya dengan rendah hati memohon dipulangkan semua barang-barang saya dengan baik. Ini bukan urutan ini cadangan. Sebab saya masih toleransi dengan anggota PDRM Melaka sebab saya cerita satu kisah sedih. Masa tu saya umur 12 tahun. Basikal hilang tuan kat sekolah. Masa tu saya sekolah Bukit Beringin Mencik Tanah. Jadi arwah ayah ni bawa pergi report sebab kita bawah umur kan. Jadi sampai balai polis Mencik Tanah saya menangis. Yelah kita sayang basikal, mak bapak pula orang susah kan. Nak kumpul duit 5 sen 10 sen beli basikal. Saya menanggap balai polis. Lepas tu ada satu anggota balai tu perempuan, dia pujuk saya. Dia kata, "Dek, jangan nangis dek, nanti ayah beli baru." Saya tahu ayah saya orang susah, orang miskin, orang kampung. Saya menangis kat balai tu.
Saya darjah 1, darjah 2, darjah 3 pergi sekolah 3 kilometer jalan kaki tuan, jalan kaki. Darjah 4 barulah arwah ayah mampu belikan basikal. Itu pun basikal buruk lah, zaman tu orang pakai BMX, pakai apa. Saya naik basikal buruk je, tak ada jenama. Jadi bila darjah 6, umur 12 tahun basikal kena curi. Jadi ayah ni bawa pergi buat report polis kat balai polis Masjid Tanah. Jadi masa tu saya menangis lah. Saya kata, saya ni sayang basikal, dah 3 tahun saya pakai. Lepas tu anggota wanita dia pujuk saya. Dia kata, "Dek, sabar dek, nanti ayah beli baru." Ayah beli baru. Lepas ayah buat report, terus ayah bawa pergi beli basikal baru. Saya terpenyat sebab saya tahu ayah memang tak ada duit. Orang kerja kampung. Dia kumpul 5 sen, 10 sen, 5 sen. Saya ingat lagi masa dia beli basikal saya, masa dia jam 4. Dia bawa tabung buluh tau, pergi beli basikal. Duit 5 sen, 1 sen semua. Jadi bila dia nak beli basikal baru, saya kat ayah. Tak payahlah ayah, tak apalah. Nanti adik beli pergi sekolah jalan kaki pun boleh ayah. Ataupun adik naik basikal ayah. Dia dulu ada guna basikal yang lama tu, basikal tua tu. Ingat tak yang lagu basikal tua Sudirman nyanyi tu? Basikal. Basikal tu lah basikal. Saya kena ayah macam tu. Ayah kata, "Tak apa dek, adik sekolah pandai. Tiap-tiap tahun dapat nombor 1. Ayah hadiahkan ni untuk adik." Saya menangis tau sebab tahu ayah susah. Adik-beradik ramai kan. Jadi ayah belikan basikal baru. Jadi daripada cerita pertama saya, anggota balai polis pujuk saya dengan baik sampai saya menangis, budak-budak kan. Yalah. Jadi bila saya flashback balik kisah-kisah saya dengan anggota Polis Melaka ni, Polis Melaka antara yang terbaik. Antara terbaik. Saya langgar lampu merah pun polis boleh escort pergi hospital, anak saya demam panas. Nampak tak? Jadi cerita-cerita macam ni memberi semangat saya menulis tau. Tapi itulah masalahnya, saya nak cari balik nama-nama anggota yang tahun 80-an tu. Rekod semua ada kat Bukit Aman. Sebab saya nak masukkan nama polis-polis yang baik ni daripada tahun 80-an ni. Saya nak masukkan semua. Jadi rekod memang ada. Sebab apa, masa saya pergi Bukit Kepong, saya pergi 7 kali. Saya pergi interview penduduk Bukit Kepong. Saya pergi museum Bukit Kepong 2 kali. Interview Bukit Kepong 7 kali saya pergi. Jadi saya dah call museum PDRM kat KL. Dia akan bagi nama ahli-ahli anggota Bukit Kepong yang meninggal tu, anak-anak dia ke anak buah untuk interview. Dia orang bagi alamat semua, kan? Jadi kenapa saya masukkan cerita Bukit Kepong tuan? Walaupun di zaman penjajah, tuan ingat tak yang viral isu orang politik cakap dia kata polis ni baruah komunis? Ingat tak? Okey. Ahli politik kan dia cakap polis baruah komunis masuk Bukit Kepong. Lepas tu ahli politik jadi menteri. Ingat tak kisah ni? Ya? Okey, betul saja. Anda saya nama tu ada kan? Ada, tuan ingat kan kisah ni? Ya, betul. Jadi bila okey, jadi saya pergi Bukit Kepong sebab apa? Bukit Kepong adalah tragedi yang besar dan difilmkan oleh Jin Samsudin. Jadi saya tengok cerita ni daripada kanak-kanak. Jadi saya ada beli 2-3 buku pasal Bukit Kepong. Jadi saya baca, saya pergi sekali tempat dia, lepas tu baguslah apa tu nama sarjan apa tu dia jaga Sarjan Fizi ke saya jumpa di Bukit Kepong? Azizi, Sarjan Azizi, okey. Saya dah pencen dah pun. Oh, dah pencen. Dialah yang bawa saya pergi ke tapak-tapak, tunjuk tempat ni kan. Dia memang bagus. Jadi saya ni bergerak, terlampau ramai saya jumpa, beratus-ratus polis. Jadi kadang-kadang buku nota hilang. Jadi bila dah siap, saya akan pergi Bukit Aman, saya akan bagi tahu tarikh ni saya jumpa sarjan ni, tarikh ni saya jumpa ni. Saya nak semua nama mereka masuk dalam buku. Termasuklah Tuan Azman. Betul. Sebab terima kasih Tuan Haji. Sebab saya ni salute dengan PDRM. Kita tengok COVID tuan, macam mana polis jaga 24 jam. Saya doa tuan. Saya solat hajat, saya bangun 2 pagi saya solat hajat. Saya sembahyang tahajud, saya solat hajat 12 rakaat saya doa, ya Allah, Engkau panjangkanlah usia anggota-anggota keselamatan, semua frontliner mereka berjaga. Saya solat hajat. Orang tak tahu tuan. Orang tak tahu. Saya pun tak kenal mereka, betul tak? Mereka buat Roblox 24 jam apa semua kena. Hari tu viral video yang kena hujan lebat tu. Dekat mana? Putrajaya kat mana? Sampai terbang payung. Betul tak? Terbang payung. Betul. Hidup saya mudah tuan. Arwah ayah nasihat kalau kita tak mampu tolong orang, jangan menyusahkan orang. Itu pesan arwah ayah saya yang saya pegang sampai sekarang tuan. Pesan yang terbaik tu. Sebab itulah saya tak mampu nak jaga Roblox 24 jam macam polis, macam tentera. Saya solat hajat, doakan mereka.
Ya, ya. Sebab tu saya pegang nasihat ayah saya. Kalau tak mampu nak tolong orang, jangan menyusahkan orang. Ya, ya. Ini bila baca dalam Facebook, jam dah, bot oblok lah, apalah. Orang awam marah. Nampak tak? Jadi bila saya masuk Facebook PDRM tuan, saya suka baca orang komen, orang marah. Orang marah polis kan. Polis rasuah. Saya jawab. Saya gunakan Facebook. Saya bantu. Saya gunakan Facebook, orang tak tahu. Nama dia Jerangkung Dalam Almari. Saya guna nama pelik-pelik tau. Jerangkung Dalam Almari, guna nama haram jadah macam. Saya lawan dia balik. Saya jawab, makcik, kalau makcik ada bukti, makcik ambil gambar, ambil video, hantar SPRM. Saya jawab. Sebab banyak sangat cacian dalam Facebook PDRM tu. Macam-macam dia orang caci. Jadi kita jawab. Kan? Kita membantu. Kita membantu. Sebab ayah saya pesan, kalau tak boleh membantu, janganlah menyusahkan. Itu je. Ya. Jadi, saya sedih lah Tuan Azman. Saya sedih Tuan Azman. Sebab apa? Saya sayang polis. Saya sayang PDRM. Saya tulis buku. InsyaAllah siap bulan 12 ni. Lepas tu bulan 6 launch. Mungkin KP baru kot. KPN ni dengan nak pencen Dengan kita dia tak turun lah. Dengan cerita dia nak turun. Lepas tu saya ni dah hantar surat interview dia. Jadi antara KPN yang saya kagum lah sekarang ni lah. KPN sekarang. Lepas tu yang saya follow lah Musa Aman. Okey. Lepas tu Rahim Noh. 3 orang KPN ni saya akan interview insyaAllah. Sebab apa? 3 orang ni saya follow dia orang daripada contohnya macam Tan Sri Rahim Noh. Saya follow dia yang banyak menambah baik perumahan polis. Tan Sri Rahim Noh. Memang boleh. Lepas tu yang Musa Aman pula, dia banyak membenteras judi. Musa Aman. Musa Aman pula. Musa Hasan, maafkan saya. Jadi Musa Aman tu Sabah punya ni. Sabah. Yelah sekali. Baik. Jadi saya dah dapat dah alamat daripada PDRM. Jadi saya akan interview 3 orang ni sebab apa? Saya kesian KPN sekarang. KPN sekarang kan dulu kena tendang sama Najib. Ya, betul. Jadi dalam hidup ni saya teringat satu pesan Rasulullah SAW. Nabi pesan, kalau kita buat baik, kita akan dapat baik. Kalau kita buat jahat, kita akan dapat jahat. Itu hadis sahih. Jadi macam Tan Sri KPN sekarang ni, dia kena tendang dengan Najib kan. Lepas tu dia dapat naik balik jadi PDRM. Saya solat hajat tau supaya KPN sekarang ni umur panjang. Sebab dia ni antara orang yang cemerlang dalam PDRM. Tapi sebab Najib ni tak suka dia tendang dia sana, tendang sini. Jadi Allah dah hukum Najib. Dah kena penjara kan, 12 tahun kan. Jadi tu karma Tuan. Jadi jadi Tuan, saya minta macam ni lah. Saya ni minta Tuan Azman pernah jumpa saya secara peribadi. Tuan Azman pernah bercakap dalam telefon, pernah jawab SMS dan macam-macam Tuan. Jadi Tuan ni, saya minta tolong nasihat semua IO, termasuklah ASP Reseman bin Ajiman ni, tolong layan saya dengan baik. Saya tak nak orang panggil saya Agong. Tak nak. Tapi hormat saya sebagai manusia. Cukuplah. Ya, betul. Kena respect orang, kena hormat orang. Sebab apa? Orang yang saya kenal Bukit Aman tu, mereka hormat saya. Datuk Asmawati panggil saya Tuan Haji. Jadi bila Reseman bin Ajiman datang ambil barang saya rakam semua apa dia cakap. Kau tahu tak kesalahan kau ni apa? Boleh kena buang bagi negara tau. Saya rakam semua. Saya hantar pada peguam. Peguam kata bagus ni. Ini kita dapat bukti ni. Reseman bin Ajiman ni cakap apa-apa semua kau rakam bagus ni. Jadi saya masih bertolak ansur. Saya akan tunggulah. Sebab mahkamah pun buka hari Senin kan. Saya akan tunggulah. Reseman bin Ajiman, IO semua. Layan saya sebagai manusia. Ya. Tuan, katalah Tuan ni IO. Katakanlah Tuan. Ya. Saya duduk makan di restoran. Kan? Ada satu lelaki tiba-tiba datang tarik baju nak tumbuk. Okay? Saya buat report polis dan Tuan ni IO, Tuan ni adalah abang kandung saya. Ini contoh Ya. Apa tindakan Tuan? Saya ni adik Tuan. Kena bantu lah. Tarik baju nak tumbuk itu 506 KK Tuan. Ya. Jadi kena bantu lah apa boleh orang kena. Kita buat lah. Itu Haji. Saya paling geram kalau kes Naya,
Dia klasifi RTM, saya geram sangat. Kalau IO ni ASP ni gaji berapa tuan? 10,000 ke? Gaji ni tak apa. Sampai 10,000. Tak apa. Tapi kawan saya inspektor dah 5,000. Yelah, dia naik gaji bukannya jauh ni Tuan Haji. Oh, tak jauh ah. Tak jauh. Kita tu ASP ni tak jauh. Tapi saya rasa ASP Zarini, Nur Zarini di Bidang Ripen ni, dia suka main-mainkan saya, dia ingat saya ni bodoh kot. Macam mana tuan? Itulah. Dia ni tak tengok orang dulu macam mana. Tu kata orang putih, don't judge a book by its cover tuan. Ya, betul Tuan Haji. Saya ni tuan. Kena delay kan dulu orang. Tuan tahu tak masa COVID saya ada 4 company. Bila COVID melanda dunia, bisnes saya jatuh. Ya. Tapi saya bersyukur sebab apa? Saya masih ada makan. Ya. Saya telefon kawan saya kat Kelantan, dia dulu berniaga pasar malam, kan? Bila PKP, tuan tahu tak? Dia terpaksa ambil upah potong rumput. Saya telefon kawan saya kat Sabah, saya kata semua bisnes jatuh, kan? Jadi saya selalu bagi tahu anak-anak, walaupun PKP, kita tak boleh keluar, engkau masih ada telefon, masih ada TV, masih boleh tengok Astro lagi tau. Betul. Kawan saya kat Kelantan, TV pun tak ada. TV pun tak ada. Bayangkanlah. Dia punya miskin kan, TV pun tak ada. Jadi saya bagi tahu anak-anak, bersyukurlah sebab Allah cakap, la in syakartum la azidanakum. Sekiranya kamu syukur, aku tambah lagi nikmat. Ya. Jadi tuan, saya banyak solat hajat. Semasa PKP, saya doa untuk Freightliner, saya doa untuk Malaysia, saya doa untuk dunia. Saya doa sebab apa? COVID ni, dia menyusahkan satu dunia. Amerika contohnya 4 juta kan. Kawan saya duduk Amerika, ada sama-sama belajar overseas. Saya telefon dia orang tanya khabar macam mana Amerika. Dia kata mereka sekarang duduk rumah, tak berani keluar. Tak berani keluar. Pergi kedai runcit, beli beras, beli apa, simpan untuk sebulan. Takut nak keluar rumah. Mereka. Bayangkanlah. Jadi, masa COVID ni tuan, saya nampak hikmah dia. Hikmah dia adalah kita dapat kumpul dengan anak tuan. Alhamdulillah. Bersama dengan ahli keluarga. Bersama ahli keluarga. Jadi itu adalah hikmah dia. Cuma saya sedih bila saya baca surat khabar, polis ni nak dapatkan allowance kena sign berpuluh-puluh surat. Saya geram. Saya kata apa cerita ni benda? Tak, benda 2-300 nak sign berpuluh-puluh surat. Saya ni tak kena lah. Bila saya tulis saya dalam buku yang Jasa PDRM ni, saya tulis banyak kritikan-kritikan kepada pihak atasan, contohnya macam KDN kan. Jadi saya kata, tengok macam polis, okey tangkap penagih dadah. Contoh kan? Penagih dadah tu berisiko, berpenyakit HIV, betul tak? Jadi anggota polis ni, mereka perlu disediakan sarung tangan dan sebagainya kan. Benda yang macam frontliner pakai tu kan. Sepatutnya macam tu. Tapi tak ada. Tak ada. Saya pula tu kena beli sendiri pula tu. Kena beli sendiri. Jadi bila saya berbual dengan bahagian narkotik ramai, dia kata mana ada Tuan Haji. Benda sarung tangan semua kena beli sendiri. Kata ya Allah. Itu kan risiko. Dia kata ada juga anggota yang menjaga penagih-penagih ni, benda tu merebak kepada anggota. Ada berlaku. Ada berlaku. Jadi saya tak tahulah KDN ni macam mana tangga gaji, macam mana dengan pengurusan. Sebab apa? Tuan, terus terang saya cakap kalau saya Perdana Menteri tuan, pagar negara polis, contoh askar kan? Polis dan askar ni gaji paling tinggi. Terus terang saya cakap, kalau saya lah Perdana Menteri, sebab apa? Mereka ni adalah pagar negara. Tapi bila tengok polis tu IO 2-3 pagi kena on call allowance 200 sekarang 200. 300. Masa busu Aziz saya 100. Busu Aziz saya. Yalah, dia dah naik betul. 300 pun tuan tak berbaloi tuan. Betul. 2-3 pagi kena pergi tangkap suspek dekat hutan dekat apa, tak berbaloi. Sebab tu tuan, semasa saya belajar Madinah, saya doa di depan Kaabah tuan. Ya Allah, jadikan aku miskin di mata manusia tetapi kaya di matamu. Saya doa. Sebab apa? Saya doa di depan Kaabah. Saya sembahyang hajat, saya doa sebab apa? Saya takut. Saya tak nak jadi macam Jackie Chan tuan. Tuan tengok Jackie Chan, turun kapal terbang, berebut-rebut orang nak selfie. Saya tak nak macam tu tuan. Stres saya, rimas saya. Saya paling kagum Tun Gafar Barber. Tuan tahu tak cerita Tun Gafar Barber? Masa Gafar Barber jadi Ketua Menteri Melaka,
Dia tak duduk rumah rasmi tuan. Dia duduk dekat rumah dia yang jadi muzium sekarang ni. Kat mana? Okey, dekat Peringit tu. Peringit. Dia duduk situ. Jadi wartawan tanya. Masa tu dia Encik kan. Encik Ghaffar, kenapa tak duduk rasmi Ketua Menteri Melaka? Betul. Saya duduk rumah saya ni sebab rumah saya tak ada pagar. Senang rakyat datang jumpa. Nampak tak Tuan Ghaffar? Ini rumah menteri besar, dia punya pagar dia macam pagar penjara. Macam mana rakyat nak jumpa tuan? Cuba tuan fikir logik. Awak ahli politik, ketua menteri kan. Duduk rumah pagar macam pagar penjara. Macam mana rakyat nak jumpa? Jadi Tun Ghaffar ni antara saya nak tahu dia terbaiklah di Melaka. Jadi saya jumpa orang-orang lama yang umur 80-an, 90-an. Saya interview dia orang kan sebab dia orang merasa saya tak sempat. Jadi dia orang bagi tahu Tun Ghaffar ni adalah ketua menteri Melaka paling bagus tapi singkat je. Dia jadi ketua menteri tak lama. Jadi kita belajar daripada orang-orang yang bagus macam Tun Ghaffar. Orang lama lah, otai. Jadi tuan ingat tak masa Tun Ghaffar dia berhenti dari TPM, ingat tak? Okey. Masa tu pemilihan timbalan Presiden UMNO, Tun Ghaffar dekat Indonesia. Jadi Anwar menang lah, tanpa pertandingan. Jadi bila Tun balik, wartawan interview dia. Kata Tun, tak sedih ke dah tinggalkan jawatan timbalan Perdana Menteri? Lepas tu Tun jawab, apa nak sedih? Saya sekarang orang biasa. Nak makan cendol buah pokok pun tak ada orang kacau. Selamba dia cakap. Nampak Tun Ghaffar? Betul juga Tun Ghaffar cakap. Dulu kan yalah, ada escort, ada apa semua leceh nak pergi mana-mana kan. Jadi sekarang ni senang. Bawa kereta pergi makan cendol buah pokok. Tak ada orang kacau. Jadi Allah ni maha besar. Saya ikut perjalanan politik tuan. Sebenarnya terus terang saya cakaplah. Saya ni tak berapa sukalah dengan Anwar Ibrahim sebab dia salah seorang yang menjatuhkan Tun Ghaffar. Sebab Tun Ghaffar ni yelah dia adalah pemimpin Melayu walaupun di sekolah tak tinggi, di sekolah ada Jannam. Dia pemimpin yang unggul. Pemimpin yang unggul. Jadi saya belajar sikap-sikap pemimpin-pemimpin lama macam Tun Ghaffar Baba. Dia orang yang merendah diri. Masa dia timbalan Perdana Menteri, tuan tahu tak, orang rakyat senang nak jumpa dia. Dia sembahyang Jumaat di Masjid Negara. Jadi orang nak jumpa dia, orang tunggu je dia masuk masjid, dia duduk je orang pergi sebelah dia. Ni Encik Ghaffar saya ada ni. Dia jumpa rakyat kat Masjid Negara. Senang je. Tak ada bodyguard, tak ada apa. Jadi orang sayang dengan Tun Ghaffar. Jadi saya banyak baca buku pasal Tun Ghaffar. Pemimpin-pemimpin lama kita otak-otai lah kan. Jadi kita cuba ikut. Orang kata kalau kita merendah diri tuan, kita takkan kalah tuan. Betul. Kalau kita meninggi diri, kita sombong bodoh, neraka jahanam tuan. Betul. Satu hadis sahih Nabi cakap, barang siapa di dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun sebesar zarrah, maka takkan masuk surga. Sebab tu saya takut sombong. Saya takut tuan. Sebab itulah dulu saya ada bawa kereta. Bila saya nampak kereta yang, yalah kereta buruk-buruk sikit kan. Masa tu kita muda kan. Jadi perasaan saya tu, saya berdoa, ya Allah, kau murahkan rezeki orang bawa kereta ni supaya dia dapat kereta lebih baik. Saya doa macam tu. Nampak tak? Tapi orang kita kalau bawa payah kan, kalau kancil potong kan, kancil ni betul-betul menyirap darah aku. Nampak orang kita. Sebab tu saya bila baca statistik Bukit Aman tentang kes kemalangan jalan raya kat Malaysia, saya takut tuan. Takut nak duduk kat jalan raya. Banyak. Memang tinggi. Jadi saya buat kajian. Saya pergi Korea. Saya duduk Korea 16 hari. Saya tak pernah nampak aksiden. Saya pelik. Saya pergi jalan 6 daerah. Pergi Seoul, pergi Itaewon, pergi Gyeongbu. 6 daerah saya pergi tak pernah nampak aksiden. Saya pelik. Padahal penduduk Korea 70 juta, 80 juta. Ramai. Dekat Seoul tuan. Dekat Seoul dia punya jalan. Ya Allah. Kereta juta-juta. Tapi tak pernah nampak aksiden. Ya, bagi pasal dia rakyat dia disiplin. Disiplin. Ya. Tuan, bila bunyi ambulan tuan, semua kereta ke tepi. Ya. Tapi orang Malaysia kalau bunyi ambulan, dia ikut ambulan. Tak pakar tu kan. Tu jadi masalah tu. Kalau nampak bomba, bunyi bomba, masa tu saya naik bas daripada Seoul ke Gangdok ke apa nama daerah. Jadi ada bunyi siren bomba kan. Semua kereta bas semua ke tepi. Jadi jalan dia luas, bayangkanlah. Orang Korea punya mentaliti. Agaknya Malaysia bila sampai macam tu tuan? Payah. Susah. Saya pun kesian lah.
PDRM ni macam-macam usaha kan tuan kan? Ya. Tak apalah Tuan Haji. Terima kasih banyak-banyak dapat hubungan saya. Yang mana Tuan Haji kata tindakan Tuan Haji yang boleh pergi mana buat, Tuan Haji buat. Itu yang terbaik dia. Tapi itulah tuan, kalau boleh saya tak nak saman anggota PDRM. Saya sayang PDRM. Tapi tuan nasihatkanlah mereka ni semua, contoh macam ASP Nozarini, macam ASP Resiman Biajiman. Mereka ASP bukan konstable, okey? Tak apa, insyaAllah. Kalau Tuan Haji, kalau saya jumpa dengan orang ni nanti, insyaAllah saya juga bercakap lah dengan dia orang. InsyaAllah. Cakap mudah macam ni lah. Cakap, saya ni Azman ni memang bawah ASP, pangkat rendah. Tapi saya pernah berjumpa Tuan Haji Sa'ad ni secara individu. Saya tahu orang dia macam mana. Orang dia kuat bekerja, kuat benar. Saya tulis 9 buku tuan. Masa tu saya dapat jemputan di Putrajaya. Jadi pengarah ni, Datuk ni, dia tengok muka saya tau. Dia kata, Tuan Haji, saya selalu baca buku Tuan Haji. Tapi saya tak pernah jumpa Haji ni, first time ni. Betul ke ni Tuan Haji Sa'ad ni? Saya tunjukkan my card saya dengan pasport saya. Dia tengok my card dengan pasport. Dia tengok tau. Sebab ada orang tengok secara judge a book by its cover. Orang tengok cover tuan. Itu yang masalah orang Malaysia ni tuan. Itu yang saya sedih tuan. Cubalah perbaiki tuan. Saya buat aduan jeep. Bukan nak jeep ni buang anggota PDRM. Tak ada. Saya nak penambah baikan. Tuan faham improvement? Ya, faham. Improvement. Maksud macam ASP ni, ASP Zarini, dia tahu undang-undang. Kes ni kes jenayah. 507 KK. Kes ni. Faham tak? Tapi bila dia melambatkan siasatan, 4 bulan baru ambil rakaman percakapan. Lepas tu bila TPP kata tiada keterangan yang kukuh ni, saya disappointed lah. Kes ni 507. Kan? Jadi tolonglah nasihatkan semua. InsyaAllah Tuan Haji. Terima kasih banyak-banyak. Saya dapat berterima kasih Tuan Haji ni hari. Saya minta maaf lah itu masa tuan SMS. Saya sibuk sangat. Saya bukan nak mengelak. Hari tu saya sibuk sangat. Jadi hari ni saya free. Jadi Raya Haji ni saya tutup kedai 3 hari untuk berehat. Jadi untuk yelah kita nak bersama anak-anak makan macam-macam kan. Jadi esok saya dah buat kedai. Esok saya dah sibuk. Saya fikir alamak. Saya buka diary tau. Tuan Azman SMS. Lepas tu hari saya buka diary. Jadi saya buka diary, saya kata hari ni saya akan call Tuan Azman. Saya nak cerita. Saya minta maaf tuan, saya luahkan apa yang terbuku di hati saya. Ya, betul. Sebab saya orang awam. Saya orang awam tuan. Rasa puas bila benda ni Tuan Haji dapat luahkan. Ya, saya dapat luahkan sebab apa? Saya ni memang consider saja Azman ada anggota jeep yang terbaik di Melaka. Sebab tu saya nak masukkan nama tuan dalam buku. Ini bukan rasuah tuan. Ini adalah pengalaman saya berurusan dengan anggota PDRM. Jadi saya akan pergi Bukit Aman. Saya nak minta listing semua nama-nama yang saya pernah berurusan. Termasuklah anggota PDRM Balai Polis Majlis Tanah masa saya umur 12 tahun tu. Saya akan masukkan nama dia. Saya tak tahulah dia dah pencen ke dah meninggal. Saya tak tahulah. Tapi saya nak masukkan nama dia sebagai penghargaan anggota PDRM yang terbaik yang pernah saya berurusan. Itu saja. Saya mohon maaf tuan kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf Tak apa. Ya. Jadi Terima kasih Tuan Haji. okey, Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.